Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita yang diberi judul ataupun nama kitab kita ni Syifaul Qulub, karangan oleh Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita masih lagi di bawah tajuk yang ketiga, kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis kena bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperhias ia akan langit dengan segala bintang dan memperhiaskan akan segala bumi itu dengan segala kayu dan memperhiaskan ia akan segala laut dengan ombak dan memperhias ia akan malaikat dengan Jibril dan memperhias ia akan syurga dengan anak bidadari dan mahligai dan memperhiaskan ia akan Adam, anak Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperhiaskan ia akan segala hari dengan hari Jumaat dan memperhiaskan ia akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar dan memperhiaskan akan segala bulan dengan Ramadan dan memperhiaskan akan masjid dengan Ka'batullah dan memperhias ia akan segala kitab dan Quran dan memperhias ia akan Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mafhum hadis. Hadis ini sebenarnya panjang. Dia ambil mafhum. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan langit ini dengan adanya bintang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kering kontang, tak ada pokok-pokok, tak cantik bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperhiaskan laut dengan adanya ombak, adanya ikan dan binatang-binatang yang ada di dalam laut. Dan Allah memperhiaskan di kalangan para malaikat ni ada ketuanya. Allah muliakan Jibril, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Begitu juga Allah muliakan dan memperhiaskan syurga dengan bidadari dan juga mahligai-mahligai dalam syurga. Dan Allah memperhiaskan kepada anak Adam ini, Allah muliakan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghujung ataupun penyudah kepada segala para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah dengan dihiaskan dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini maknanya ma'ani jami'ul kutub majmu'atun fil Quran, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah tafsir Al-Imam An-Nasafi. Semua makna-makna dalam Al-Quranul Karim
ianya terkumpul di semua makna kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, terkumpul dalam 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan semua ma'anil kutub, semua makna-makna dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah, majmu'atun fil Quran, ianya adalah terkumpul dalam Quran. Wa ma'anil Qur'ani, semua makna Quran itu majmu'atun fil basmalah, semua makna-makna dalam Quran ianya terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang memahami Bismillah ini, maka seolah-olah dia memahami semua dalam Al-Quranul Karim. Ini pandangan Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyebut, wa fi khawasil basmalah fa'lam anna khasaisaha la tu'addu wa la tuhsa. Al-Imam Al-Ghazali menyebut kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ini, ketahuilah bahawa sesungguhnya khususiat dan keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim ini la tu'addu wa la tuhsa, tidak terbilang dan tidak akan dapat dihitung. Begitu banyaknya dia kata. Walakin usika ya akhi fillah, tetapi aku berwasiat kepada kamu wahai saudaraku fillah, fi mardatillah, pada mencari kerana Allah, pada mencari keampunan Allah, fillah, fi rahmatillah, saudara yang mencari rahmat Allah. Aku wasiat kepada kamu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal yakun fi awwali umurika jami'an miftahan bismillah, jadikanlah awal urusan kamu keseluruhannya anak kuncinya ialah bismillah. Fi julusika, waktu kamu duduk, wa qu'udika, waktu kamu duduk, wa qiyamika wa naumika, waktu kamu berdiri, waktu kamu tidur, wa wudu'ika wa salatika, wuduk kamu, salat kamu, wa qiraatika, dan juga bacaan-bacaan kamu, waktu kamu nak membaca, baca bismillah. Wa man fa'alaha fi tilkal ahwal, Al-Imam Al-Ghazali menyebut barang siapa melakukan semua keadaan yang disebut tadi, semua keadaan yang baik ni, mula dengan bismillah, dia kata, hawwanallahu ta'ala alaihi sakaratil mauti, Allah permudahkan baginya menghadapi sakaratul maut. Ini di antara kelebihan kita. Bismillahirrahmanirrahim nak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim kita buka kitab, Bismillahirrahmanirrahim kita pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim, semua benda ni yang baik ni bismillah. Kelebihannya hawwanallahu alaihi, Allah permudahkan ke atasnya, orang yang baca bismillah, sakaratil mauti, akan menghadapi sakaratul maut. Itu di antara kelebihan. Jadi kita baca bismillah ni di antara kelebihan yang tidak terhingga. Waktu mati besok Allah permudahkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia ingat Allah sebelum ini. Wa su'ala munkarin wa nakirin hawwanallahu alaihi, Allah permudahkan ke atasnya menjawab soal munkar dan nakir. Itu kelebihan baca bismillah. Dan juga wa yadfa'u ataupun wa yudfa'u anhu dayyiqal qabri, maka ditolakkan daripadanya kesempitan kubur. Mana orang yang sentiasa baca bismillah ini, yadfa'ullahu anhu dayyiqal qabri, Allah hindarkan ia, Allah jauhkan, Allah tolakkan. Difa' ni makna Allah pertahankan, makna Allah jauhkan ia daripada kesempitan kubur. Mana sempit kubur tu Allah jauhkan. Wa yuwassa'u qabruhu, dan orang yang baca bismillah ini diperluaskan kuburnya, atau yuwassi'ullahu qabrahu, Allah luaskan kuburnya. Wa yunawwiruhu, ay wa yunawwirullahu qabrahu, dan Allah terangikan kuburnya. Kenapa? Kerana baca bismillah, bismillah, bismillah. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Besarnya kelebihan baca bismillah ini.
Al-Imamul Ghazali menyebut lagi, man qara'a bismillahirrahmanirrahim isna ashara alfa marratin. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12,000 kali, akhiru kulli alfin yusalli raka'atain, setiap 1,000 habis 1,000 sembahyang 2 rakaat sembahyang hajat, mohon kepada Allah Ta'ala. Summa yas'alullaha hajatahu, kemudian dia mohon hajat kepada Allah. Kemudian sambung balik, summa ya'udu ilal qiraati, sambung lagi 1,000, habis 1,000 sembahyang 2 rakaat. Fa idza balagal alfa fa'ala misla zalika minas salati wad du'a, 1,000 sembahyang 2 rakaat doa, 1,000 sembahyang 2 rakaat doa, ilan qida'il adadil mazkur, sehingga cukup 12,000. Fa inna hajatahu tuqda biiznillah, segala hajat yang diingini insya-Allah makbul, diizinkan oleh Allah. Bukan 1,000, 12,000. 12,000 ini Imam Ghazali sebut. Ala-ala orang kalau tak ada berazam sungguh, memang takkan boleh buatnya. 1,000 sembahyang 2 rakaat, 1,000 sembahyang 2 rakaat, 1,000 sembahyang sampailah 12,000. Kalau start lepas isyak, habis sebelum subuh. Habis sebelum subuh. Tapi kalau betul-betul dia berhajat, betul-betul dia berkehendak, maka Allah pandang dia sebab dia sungguh-sungguh. Sebab dia bersungguh-sungguh. Kerana bismillahirrahmanirrahim ini, ianya banyak kelebihan sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab ini. Allah hiasikan Quran itu iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelebihan yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala menerusi banyak riwayat. Sebagaimana riwayat yang telah kita bacakan pada pengajian yang lepas, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebagaimana Al-Imam Nawawi menyebut kitab Al-Azkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'at fi wartatin qultaha, apabila kamu berada dalam keadaan kesusahan, sebutlah, dia kata, bacalah. Qultu bala, wahai Rasulullah, ajarkanlah apakah dia. Ja'alanillahu fida'aka, mudah-mudahan Allah menjadikan aku ini sebagai penembus bagi engkau. Faqala idza waqa'ta fi wartatin, bila kamu berada dalam keadaan kesempitan, kepayahan, faqul bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Kamu baca ni, nescaya Allah akan menjauhkan, menghindarkan kamu daripada semua jenis bala. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Azkar yang diriwayatkan daripada Al-Imam Ibn Sunni dalam kitab Amalul Laili wa Lailah, iaitu amalan siang dan malam. Berdasarkan hadis inilah Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala berijtihad. Allah berikan ilham, mudah-mudahan dengan baca sampai 12,000 ini betul-betul berhajat kepada Allah. 1,000 sembahyang hajat, 1,000 sembahyang hajat, 1,000 sembahyang hajat sampai 12,000, insya-Allah. Insya-Allah Imam Ghazali menyebut tuqda hawaijuhu, dimakbulkan oleh Allah segala hajatnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kita hadis, barang siapa membaca atau mengata ia atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, nescaya menyurat Allah Ta'ala akan namanya daripada orang yang berbuat kebajikan, dan lepaslah ia daripada kufur dan munafik. Orang yang baca Bismillah dengan bersungguh-sungguh dan faham apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an,
bahawa Nabi SAW telah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara yang penting di sisi syarak, syarif, amrin syarif, kullu amrin syarifin, tiap-tiap perkara yang mulia di sisi Allah, kalau tidak dibacakan pada permulaannya bismillahirrahmanirrahim, maka ianya kurang berkat dan kurang faedahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, menunjukkan besar kelebihan bismillah. Besar kelebihan. Bila dia baca bismillah ini, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia daripada sifat kufur dan munafik. Sifat kufur dan munafik. Dan seterusnya lagi, hadis barang siapa mengata ia atau membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim, nescaya maampun oleh Allah Subhanahu wa taala baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ini betul-betul baca bismillah, kerana bismillah ini Allah yang turunkan. Allah yang turunkan bismillah. Ketika mana bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan, sehingga menggemparkan penduduk Mekah ketika itu, yang telah saya baca dalam muqaddimah kitab ini, menggemparkan, angin bertiup, bergegarnya bukit, termasuklah Jabal Qubais, sehingga mereka berkata, adakah Muhammad telah mensihirkan turunnya bismillahirrahmanirrahim? Begitu sekali besarnya kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya lagi, hadis, apabila berdiri kamu, maka katakan olehmu bismillahirrahmanirrahim. Katakan olehmu bismillahirrahmanirrahim ini, dan ucap olehmu salawat atasku. Mana Nabi SAW bersabda, apabila kamu berdiri baca bismillahirrahmanirrahim ini dan selawat ke atasku, maka bahawasanya segala manusia itu tiada mengumpat mereka itu akan kamu. InsyaAllah Allah peliharakan. Allah peliharakan dengan berkat selawat bismillah dan selawat ni. Kamu pergi mana-mana pun orang tak mengumpat kamu, sebab Allah berkatikan kamu. Setiap perkara tadi tidak akan dapat berkat melainkan bismillah, ditambah pula dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan diberkati. Allah peliharakan kamu. Allah peliharakan kamu. Dan ditegahkan akan mereka itu oleh malaikat akan yang demikian itu. Nampak dia? Jadi malaikat Allah utuskan, orang ni nak mengumpat tak jadi mengumpat, begitu. Allah utuskan malaikat tu suruh pelihara. Orang ni nak mengumpat, malaikat ni barangkali buat sesuatu yang orang ni tak jadi nak mengumpat orang ni. Itu kelebihan baca bismillah dan juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu nak berjalan, kamu nak bergerak dan sebagainya. Terdapat dalam beberapa riwayat tentang kelebihan bismillah ini. Di antaranya, Nabi SAW telah bersabda, fa idza dakhala al-baita faqal, apabila kamu masuk rumah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu syaitanu, syaitan akan berkata, la madkhala li fi hadzal bait, tak ada ruang, tak ada tempat masuk bagi aku rumah ini. Bila kita nak masuk rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kamu berjalan, kamu bergerak, baca bismillah. Dan tambahan dengan selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Syaitan kata, la madkhala li, tidak ada ruang untuk masuk, tak ada ruang bagiku untuk masuk fi hadzal bait, rumah ini. Fa idza quddima ilaihi at-ta'amu, apabila makanan dihidangkan kepadanya, faqala bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu syaitan, syaitan berkata, la ta'ama li hahuna, tak ada makanan untuk aku di sini. Wa idza quddima asy-syarabu, apabila minuman dihidangkan, wa qala bismillahirrahmanirrahim, yaqulu syaitan, la syaraba li hahuna,
Tak ada minuman untuk aku di sini. Wa idza ittaja'a, apabila dia baring, wa qala bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillahirrahmanirrahim, yaqulu syaitanu, syaitan berkata, la madja'a li hauna, tak ada tempat baring bagiku. Wa idza tarakal basmalata 'inda ad-dukhuli dakhala ma'ahu syaitan wa idza taraka 'indal akli ya'kulu ma'ahu syaitan wa idza syariba yad'u syaitanu fi famahu awwalan 'ala al-kuz wa idza arada an yujami'a wa lam yusammi jama'a asyaitanu ma'ahu yakunu ba'dul maulud bisababi ikhtilati ma'ihi zaniman wa ba'du a'ma wa ba'du a'war wa ba'du a'raj wa ba'du fasiqan wa ba'du kafiran wa ghaira zalik fa fi misli hadha qala Allah ta'ala wa syarikhum fil amwali wal aulad. Al-Isra ayat 64. Maksudnya, apabila orang ni masuk rumah tak baca bismillah, syaitan akan bersama dengan dia. Bila makan tak baca bismillah, syaitan makan sama dengan dia. Apabila dia minum tak baca bismillah, syaitan telah meletakkan mulutnya terlebih awal di tempat minum itu. Apabila ia nak berjimak dengan isterinya tidak membaca bismillah, nescaya syaitan akan sama-sama berjimak dengannya. Dan bercampurlah airnya dengan syaitan. Air maninya. Sehingga lahirlah anak ni, ada yang buta, ada yang juling, ada yang tempang, ada yang lahir ini fasik, ada lahir ni kafir. Anak ni semua jadi malaun belaka. Jadi tak perangai tak elok. Sebab apa? Sebab dia tidak membaca bismillah. Macam-macam lah air jampi dah buat. Sebab apa? Sebab dia bercampur dengan syaitan. Campur dengan syaitan. Oleh sebab itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas berjimak pun baca bismillah, supaya anak tadi benar-benar lahir daripada benih yang bersih. Kalau tidak, syaitan bercampur dengan air mani tersebut. Lahirlah anak ni sama ada fasik atau kafir. Perangai dia perangai tak elok gitu. Mak apa ustaz, ayah ustaz, mak ustazah, anak serupa setan. Gitu. Ayah tu imam, mak tu Bilal. Begitu. Anak rupa pelesit gitu. Sebab apa? Kaji-kaji rupanya waktu bersubuh meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Bismillah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya baca bismillah ni. Sama balik kita. Hadis, apabila kamu duduk pada suatu tempat maka katakanlah, bacalah oleh kamu akan bismillahirrahmanirrahim, berselawatlah olehmu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya mewakil oleh Allah Ta'ala bagi segala manusia seorang malaikat yang menegah ia akan mereka itu daripada mengumpat-ngumpat hingga tiada mengumpat-ngumpat mereka itu akan atas kamu. Ini kelebihan baca bismillahirrahmanirrahim dan juga berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita masuk tajuk baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Al-babur rabi'u fi fadilati as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab yang keempat pada menyatakan kelebihan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu hendaklah kita mengetahui apa itu makna salawat. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang alim, telah mengarang satu kitab yang khusus berkaitan tentang bersalawat. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang alim yang mendapat gelaran Al-Hafiz Muhammad ibn Abdul Rahman As-Sakhawi.
lahir pada tahun 839 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 902 Hijriah. Mengarang kitab yang bernama Al-Qaulul Badi'u, perkataan yang indah, fi salati alal habibi syafi'i, pada membicarakan selawat ke atas kekasih yang memberi syafaat, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini pada bahasa banyak maksudnya. Ada kala memberi maksud ad-du'a'u wa tabarruku, itu doa dan berkat. Tabarruk, mengambil berkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum, wahai Muhammad, jangan doakan atas mereka seorang pun di kalangan orang-orang kafir ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah supaya jangan doakan kepada orang yang kafir yang sudah meninggal dunia. Tak ada doa untuk keampunan bagi mereka, bagi mereka kafir. Oleh sebab itu, as-salah ini memberi maksud doa, memberi maksud doa. Oleh sebab itu, doa ini ialah ibadah. Doa ini adalah ibadah. Ad-doa ibadah. Dan seterusnya makna as-salah. Makna salah ini, makna salah juga disebut oleh ulama memberi maksud al-istighfaru, iaitu istighfar. Istighfar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni bu'istu ila ahli al-baqi' li usalli alaihim. Sesungguhnya aku diutuskan pergi ke ahli al-baqi', pergi ke baqi', kubur baqi' ni, li usalli alaihim, supaya aku berselawat ke atas mereka. Mana li usalliya, li astaghfira lahum, supaya aku minta kepada Allah Ta'ala supaya mereka ni diampunkan oleh Allah dosa mereka. Jadi kalimah selawat-selawat situ memberi maksud keampunan. Oleh sebab itu nanti kita nak bahaskan, bila Allah berselawat kepada orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi maksud Allah ampunkan dosa. Contoh kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali kita berselawat, Allah berselawat kepadanya, maka Allah telah ampunkan dosa dia. Allah telah ampunkan dosanya. Gitu. Ada kala memberi maksud barakah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah selawatlah ke atas keluarga Abu Aufa. Kalimah salli di situ, ya Allah berkatikanlah atas keluarga Abi Aufa. Maknanya bila kita berselawat, Allah berselawat, Allah berikan berkat, memberikan berkat. Selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya memberi maksud Allah memuji Nabi. Allah memuji Nabi dan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada para malaikat ada kalanya memberi maksud doa dan ada kalanya memberi maksud istighfar. Bila malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru malaikat mendoakan supaya kedudukan Nabi ini dimuliakan oleh Allah berterusan. Selawat malaikat kepada kita, mana malaikat mohon pada Allah Ta'ala supaya kita ini diampunkan oleh Allah. Para malaikat sentiasa berselawat kepada mereka yang tetap di tempat salatnya. Bermakna maksud malaikat dimohon pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa orang yang tetap tempat semayang dia. Salawat ini, salawat daripada Allah Ta'ala ada kalanya memberi maksud rahmah, memberi maksud rahmat. Mana bila kita berselawat, Allah memberikan rahmat. Ada kala maksud, kata Syekh Ibn Atiyah, salawatullahi ala abidihi, Allah berselawat ke atas hamba-hambanya, afuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu wa tashrifuhu iyahum fid dunya wal akhirah. Mana Allah memberikan kemaafannya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan berkatnya, dan Allah memuliakannya.
Sebagaimana Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa, Allah rahmatkan, Allah berkatkan, Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Itu makna selawat. Dan selawat ini ada juga memberi maksud keredaan. Mana Allah Subhanahu wa taala kalau bila Allah berselawat ke atas hamba dia, mana Allah memberikan keredaannya, ridwanullah, maghfiratullah, afwallah, banyak. Mana kalau kita banyak berselawat, maka Allah, kalau Allah ampunkan dosa, semakin ringan rasa badan nak beribadat kepada Allah. Sebab apa? Dosa telah diampun oleh Allah dan Allah berikan rahmat, Allah berikan keredaan. Allahu Akbar. Bila faham maksud selawat ini, maka hamba Allah ini akan suka berselawat, kerana banyak tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang berselawat. Itu mana selawat, Hukum berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Jarir rahimahullahu taala berkaitan tentang hukum berselawat ini. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama yang alim dalam ilmu tafsir, masyhur dengan tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, menyatakan hukumnya sunat selawat ini. Ada 12 mazhab ataupun paling masyhur 10 mazhab berkaitan tentang selawat ini, apa hukumnya. Yang pertama menyatakan hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Pandangan yang kedua mengatakan hukumnya wajib. Sekurang-kurang seumur hidup mesti selawat sekali. Inilah pandangan mazhab Maliki. Dan begitu juga Qadhi Abu Muhammad Ibn Nas mengatakan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya seumur hidup sekali mesti selawat. Kalau tak selawat maka dia berdosa. Mana seumur hidup sekurang-kurang dia sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu ialah fi amar, sallu alaihi wa sallimu taslima, dan beri salam ke atas dengan sesempurnanya, menunjukkan bahawa satu perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau tak selawat sekali dalam seumur hidup, ianya berdosa. Adapun selawat ketika mana tasyahud akhir, hukumnya adalah rukun. Itu dibahaskan di dalam semayang, sehingga menjadikan kepada 10 mazhab berkaitan tentang membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Bermula bab yang keempat pada menyatakan kelebihan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan berselawat ini yang disebut oleh ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jala'ul Afham, Al-Faqih Ibn Hajar Haytami, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan begitu juga Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Begitu juga dalam kitab syarah yang terkenal iaitu kitab Dalailul Khairat, dirangkumkan hampir kepada lebih pada 40, tapi saya bacakan sekadar 39 kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini imtisaru amrillahi subhanahu wa ta'ala, kerana mengikut perintah Allah. Allah berfirman sallu alaihi wasallimu taslima, satu perintah. Yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersalawat ini muwafaqah dengan selawat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun berselawat, maka Allah akan memujinya dan Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, muwafaqatu malaikati fiha. Muwafaqah, bersama dengan para malaikat berselawat. Nampak ni? Mana muwafaqah bertepatan dengan
bersamaan dengan para malaikat, sebab malaikat pun berselawat. Yang keempat, husulu ashri salawatin alal musalli marratan. Sekali sahaja berselawat, maka telah diberikan 10 kali. Allah berselawat kepada 10 kali. Yang kelima, annahu yurfa'u lahu ashru darajatin. Sekali saja selawat, Allah angkatkan baginya 10 kedudukan yang tertinggi. 10 ashru darajat. Yang keenam, an yuktaba lahu ashrus, dituliskan baginya ashru hasanatin, 10 kebaikan. Tadi darajat. Yang ketujuh, an yumha anhu ashru sayyiat, dihapuskan baginya 10 kejahatan. Wah, itu baru sekali. Yang ke-8, annahu yurja ijabatu du'aihi, sesungguhnya terlebih diharapkan doa jadi mustajabkan oleh Allah kerana dengan selawat. Apabila orang ini berdoa tak ada selawat, ianya adalah tergantung. Kita kalau berdoa tak ada selawat, habis, maka tergantung terus. Naklah berselawat ikut cara, iaitu ada baca memuji Allah, berselawat, barulah kita berdoa. Yang ke-9, annaha sababun li syafaatihi, kerana sesungguhnya selawat ini adalah sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, annaha sababun li ghufraniz dzunub, berselawat ini adalah sebab untuk mendapatkan li ghufraniz dzunub, bagi mengampunkan segala dosa. Mana dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Al-hadi asyarata, yang ke-11, annaha sababun likifayatillahil abda ma ahammahu, ia adalah merupakan sebab bagi mencukupkan Allah Ta'ala kepada hambanya apa-apa yang ia cita-citakan. Apa kita nak ni, selawat, insya-Allah makbul. Yang ke-13, annaha taqumu maqamas sadaqah li zil usrati, ianya menduduki seperti sedekah bagi orang yang susah. Dia orang susah, tak ada duit nak sedekah, tak ada harta nak sedekah, banyakkan selawat. Selawat itu menepati seperti sedekah. Yang ke-15, annaha sababun li salatillahi alal musalli wa salatil malaikati alaih, dengan sebab selawat ini ada sebab bagi Allah berselawat ke atasnya. Sebab sekali kita selawat, Allah akan selawat ke atas 10, dan juga malaikat juga berselawat ke atasnya. Bila malaikat berselawat ke atasnya, mana malaikat mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa dia. Yang ke-16, annaha zakatul lil musalli wa taharatun lahu, ianya adalah zakat, membersihkan bagi orang yang berselawat. Membersihkan. Bila kita selawat ni, Allah bersihkan dosa kita, Allah bersihkan sifat-sifat mazmumah kita. Dan yang ke-17, annaha sababun li tabsyiril abdi bil jannati qabla mautihi, berselawat ini sebab bagi menggembirakan hamba dengan berita gembira sebelum meninggal dunia. Waktu sakaratul maut diberikan berita gembira syurga bagi dia kerana dia banyak selawat. Disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi, dalam bab kelebihan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama yang alim yang meninggal dunia pada tahun 375 Hijrah. Nama penuh Syekh ialah Abu Lais Nas Ibn Muhammad Hanafi As-Samarqandi, ulama yang alim dalam semua bidang. Imam Abu Lais ni, dia pun ada tafsir. Tafsirnya lebih kurang 6 jilid, tafsir Al-Imam Abu Lais Samarqandi. Tafsir Imam Abu Lais Samarqandi ada 6 jilid. Imam Abu Lais As-Samarqandi seorang ulama yang alim dalam ilmu fiqh. Di antara kitab paling masyhur karangan beliau, Nawaizil Fiqh, iaitu peristiwa-peristiwa yang baru, isu-isu barulah yang ulama tak bahas. Al-Imam Abu Lais Samarqandi telah karang kita An-Nawazil, nama dia.
Sehingga orang sekarang pun bahas kalau muasirah yang terkini, orang sebut muasirah ataupun nawazil. Apa hukum contoh sekarang disebut tumpang rahim kan. Ada pula sekarang ni orang ni tak ada rahim, kemudian ditanamkan rahim dia. Boleh tak boleh dan sebagainya. Ini nama dia nawazil, nawazil. Dia tumpang rahim saja. Sperma ataupun benih lelaki dengan perempuan, memang suami isteri tumpang pada makcik ni. Dia tak boleh mengandung. Perempuan ni, isteri ni tumpang. Sebut sirajat mother. Ada mana ditumpangkan perempuan ini, boleh ke tak boleh, disebut istijarur rahim nama dia. Istijarur rahim. Banyak pembahasan ulama. Jumhur kata hukumnya adalah seperti berzina. Anak tu tak boleh dinasabkan. Satu kisah yang disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, saya bacakan dalam bahasa Arabnya, adalah Sufyanus Sauri ketika mana ia tawaf. Dia kata, "Idza ra'a rajulan la yarfa'u qadaman." Tiba-tiba dia terlihat seorang laki-laki tidak akan mengangkatkan tapak kakinya, maknanya dia tidak akan melangkah. Wala yad'u qadaman illa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Melangkah selawat, melangkah selawat, melangkah selawat. Tak ada doa lain, selawat je dia. Dah habis dia kata, dia selawat, dia tak berzikir, tak ada bertahlil, berselawat je. Maka aku pun tanya dia, dah habis ni, aku tanya dia, kenapa? Dia kata, hal indaka fi hadha syai'un, adakah, kenapa tak selawat, tak ada baca-baca yang lain, selawat je. Qala man anta afakallah. Kau ni tanya aku ni, kau ni siapa? Kata lelaki tu kepada Imam Sufyanus Sauri. Dia tak tahu itu Imam Sufyanus Sauri. Faqultu ana Sufyanus Sauri, aku ialah Sufyanus Sauri. Oh, qala laula annaka gharibun min ahli zamanika ma akhbartuka an hali wala atla'tuka an sirri. Bukan kerana kamu ni seorang ulama yang masyhur di zaman ini, bukan kerana kamu aku tak akan cerita, dan aku tidak akan mendedahkan rahsiaku. Summa qala li kharajtu ana. Dia kata cerita begini, aku bersama dengan bapa aku nak mengerjakan haji ke Baitillahil Haram. Ketika mana di dalam perjalanan, dia kata bapa aku sakit. Faqumtu li'u'alijahu, aku pun cuba rawat dia. Fa bainama ana zata lailatin 'inda ra'si idza mata walidi. Tiba satu malam bapa aku meninggal dunia, tak dapat selamatkan. Waswadda wajuhu, telah hitam legamlah mukanya, tiba-tiba hitam, dia kata muka bapa aku. Faqultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fajazabtul izara ala wajhi faghataituhu, aku tarik kain tutup muka dia. Faghalabatni aini fanimtu, aku mengantuk tidur langsung. Fa idza ana bi rajulin lam ara ahsana minhu wajhan wala anzafa minhu sauban. Tiba-tiba dalam mimpi aku terlihat seorang laki-laki yang begitu cantik wajahnya dan bersih pakaiannya, dan begitu wala atyab min hurihan, baunya begitu wangi. Telah mengangkatkan dua kakinya dan meletakkan hampir dengan dekat dengan bapaku. Fakashafal izar an wajhi fa amarra yadahu ala wajhi. Lelaki yang cantik ni dia buka muka bapa aku. Fa amarra, dia melurutkan tangannya ke atas muka bapa aku. Fa biyadda, tiba-tiba muka bapa aku jadi putih berseri-seri. Summa walla raji'an, kemudian dia balik. Fa ta'allaqtu bisawbihi, aku pun pegang bajunya. Fa qultu ya Abdullah ma anta alladhi manallahu ala walidi
bika fi ardil ghurbah. Siapa kamu yang telah mencahayakan, memutihkan muka bapakku? Faqala awama ta'rifuni, kau tak kenal aku? Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Quran kepada sahibul Quran. Ama inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Bapak kamu memang banyak buat dosa, cuai, culas dan beribadat. Walakin kana yuksiru salata alayya. Tapi kelebihan bapak kamu, banyak berselawat ke atas aku. Falamma nazala bima nazal istaghasa bihi wa ana ghayyasun liman aksara salata alayya. Bila berlaku apapun, aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang banyak berselawat ke atasku. Fantabahtu, aku pun terjaga. Fa idza wajhu abi abyad, aku buka-buka muka bapa aku memang berseri semula. Ini kisah yang disebut oleh seorang ulama yang alim, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin dalam bab yang ke-54, babu fadli salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tak mustahil berlaku, kelebihan orang berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waktu nak meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi orang selawat ini, dibukakan syurga, dibukakan dia ni, disingkapkan sehingga ternampak syurga. Allah berikan berita gembira, itu tempat kamu. Adapun yang ke-18, annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Di antara sebab terselamat ia daripada ahwal. Ahwal ialah huru-hara pada hari kiamat. Sebagaimana kita membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal. Jami'al ahwal, bukan jami'al ahwal, ahwal. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan tunjina biha ataupun salatan tunajjina biha, selawat yang menyelamatkan kami. Menyelamatkan apa? Jami'al ahwal. Tunjina biha min jamil ahwal, min jamil ahwal, daripada segala huru-hara, bukan daripada segala keadaan. Ahwal jamak haulun, haulani ahwal. Ahwal. Jangan baca selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina ataupun tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tak betul. Min jami'il, tunjina mana selamat. Selamat. Kalau keadaan, selamat semua keadaan, tak dapat apa pun. Ini selamat daripada segala bencana. Ahwal. Haulun, haulani, ahwal jamak. Yang ke-19, annaha sababun li raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata was-salama 'alal musalli wal musallim alaih. Iaitu di antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam orang yang berselawat ke atasnya, dan jawab selawat dan salam orang yang berselawat. Bila kita selawat saja, Allah utuskan para malaikat, tolong sampaikan selawat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab selawat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam ini, sure dapat rahmat, dapat keampunan pada Allah. Yang ke-20, annaha sababun li tayyibil majlis. Dia adalah merupakan sebab untuk menjadikan majlis itu baik. Wa alla ya'uda hasran ala ahli yaumal qiyamah, dan tidak akan kecewa dan tidak akan rugi apabila kembali pada hari kiamat besok. Allahu akbar. Ini dia antara kelebihan berselawat. Banyak lagi kelebihan, insya-Allah kita sambung pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.